Mohon dipersilakan duduk. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpahkan keadilan yang mengagungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentiasa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayat-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduk sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. In this honorable hall, before starting this season, izinkan saya berkata sepatah dua kata. Kita memanggil dewan ini sebagai dewan yang mulia. Jadi jagalah sikap yang berhormat ketika berbahas dan menyampaikan hasrat rakyat di luar sana yang berhormat semua wakilkan. Baik, kita mulakan sesi pertanyaan menteri-menteri dengan mempersilakan Tuan Azlan Rafiq yang berhormat Tambun. Terima kasih Tuan Speaker. Hari ini saya akan membahas tentang Sukan Asia Hangzhou 2023. Jadual yang pada asalnya dijadualkan pada September 2022 telah ditunda ke 23 September hingga 8 Oktober 2023, sekaligus dikenali sebagai Sukan Asia 2023. Sukan Asia 2022 telah ditangguhkan pada Mei berikutan penularan pantas COVID-19 di dalam dan sekitar bandar tuan rumah Hangzhou di China. Tamasya kali ini merupakan edisi ke-19, kejohanan terbesar di peringkat Asia, dan penganjuran kali ini merupakan kali yang ketiga di negara China setelah edisi Beijing 1990 dan Guangzhou 2010. Bermula dari 6 jenis sukan, 11 buah negara dan 489 atlet, kini ianya telah meningkat kepada 40 jenis sukan dan 45 negara OCA dan 11,338 atlet pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Tuan Zulkifli Yang Berhormat Sungai Petani. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Saya YB Sungai Petani. Di sini saya ingin membahas isu persediaan atlet kita di Sukan Asia Guangzhou, China. Saya ingin menuju soalan ini kepada YB Petaling Jaya, iaitu soalan saya, apakah persiapan yang perlu dilakukan bagi seorang atlet untuk mencapai sasaran pingat yang ditetapkan oleh Belia dan Sukan di Sukan Asia Guangzhou, China? Okey, terima kasih. Itu adalah soalan saya. Untuk menjawab pertanyaan daripada YB Sungai Petani, ini jawapan saya. The preparation that our athletes need to do in order to achieve the medal target for the Hangzhou 2023 Asian Games is the athletes need to follow planned training programs so that the athletes can train systematically and train under the supervision of qualified and experienced coaches. Selain daripada itu, atlet-atlet kita perlu mempunyai disiplin yang tinggi. Sebagai contoh, tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan peraturan atau perkara yang merugikan diri sendiri, dan mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak mengambil bahan terlarang. Itu saja daripada jawapan saya untuk pertanyaan daripada YB Sungai Petani. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Puan Akmal Yang Berhormat Alostar. Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang berhormat. Saya YB Alostar di sini ingin membangkitkan isu pemotongan elam. Isu ini sangat memberi kesan terhadap atlet. Ia juga menjadi kontroversi yang tercetus. Itu memberi impak besar kepada atlet apabila ramai yang tidak sambung kontrak, serta pemotongan elam mencetus suasana panas dalam kalangan atlet Malaysia. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya daripada YB Kuantan akan menjawabkan isu masalah elang atlet. Seperti yang ditanya oleh YB Alostar mengenai potongan atlet ialah yang pertama, Kementerian Belia Sukan dia tak begitu kejam untuk potong elang atlet. Selain itu, selepas virus COVID-19 yang melanda negara ini menyebabkan ekonomi negara semakin menurun, merupakan salah satu sebab yang bajet Kementerian Belia Sukan yang untuk Sukan Asia tahun 2023 ini menyebabkan semakin sikit. Akan tetapi itu bukan satu alasan bagi KBS untuk potong elang atlet. Malahan KBS telah menaikkan elang atlet bagi pingat gangsa sebanyak RM1,000 dan pingat perak sebanyak RM1,500. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya dipersilakan Puan Natasha Yang Berhormat Seremban. Assalamualaikum, I'm Natasha from YB Seremban. Before I start my agreement, I would like to direct my question to YB Dumun. I'm here to raise the issue of athlete safety when going to the tournament. As you all can see, keselamatan atlet di Sukan Asia Hanzau tidak begitu terjaga dengan rapi. Jadi, persoalan saya di sini ingin membangkitkan bagaimanakah fasiliti keselamatan atlet yang dapat diutamakan dan diselesaikan dengan cara yang betul dan kaedah yang mulia. Terima kasih. Okay. Terima kasih YB Seremban di atas soalan yang diajukan. Di sini saya ingin menjawab persoalan YB Seremban tentang bagaimana fasiliti keselamatan yang dapat diutamakan dan diselesaikan dengan cara ataupun kaedah yang mudah. Fasiliti keselamatan kebiasaannya akan dijaga oleh pihak penganjur, akan tetapi atlet perlu mengambil langkah yang lebih selamat ketika berada di fasiliti supaya atlet lebih fokus ketika hari perlawanan berlangsung. Contohnya, semua atlet perlu menjalani ujian COVID-19 sehari sebelum hari perlawanan berlangsung bagi memastikan atlet berada dalam kondisi yang baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya dipersilakan Tuan Abdullah Yang Berhormat Rembau. Okay, terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya Abdullah dari YB Rembau. And as we can see and as we know that among us are busy about the preparation before Hangzhou Asian Sport. So, sebelum saya ingin menanyakan satu masalah seperti mana yang kita sudah dibicarakan seperti YB, Ampak, sekian semua tu. Jadi, persoalan saya tentang masalah pengurusan di mana saya terima dapat pelbagai aduan dan daripada pihak berkuasa tentang fasiliti ataupun dana pendapatan. Jadi, saya ingin menanyakan bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah-masalah ini agar kita dapat menyenangkan untuk atlet-atlet kita supaya dapat bersedia sebelumnya Sukan Asia Hanzau. Dan soalan ni saya tuju kepada YB Shah Alam. Okay, sekian, terima kasih. Thank you for asking YB Rembau. Now, I will present a problem that can be solved in terms of management. Sebagai jurulatih terhadap prestasi atlet, kita perlu membuat training sebolehnya seawal setahun sebelum tarikh akan berlangsung. Selain itu, fasa rehat bagi atlet ialah sebulan dalam lingkungan 4 ke 5 hari juga. Selain itu juga, hal penempatan terhadap atlet, setiap pengurusan akan mencari penempatan kepada atlet setahun awal sebelum latihan dimulakan. Di samping, setiap pengurusan juga akan menyediakan pengangkutan kepada atlet bagi memudahkan para atlet untuk meneruskan latihan dan dapat mengurangkan jarak antara tempat penempatan dan juga latihan. Dengan ini, seperti mana soalan yang ditanyakan oleh YB Rembau, berkaitan pengurusan dapat diselesaikan dengan cara begini pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya dipersilakan Tuan Danish
Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Tuan Speaker. Assalamualaikum, saya YB Ampang dengan ini ingin membangkitkan tentang isu dana bagi pihak atlet dan pengurusan. Berkaitan dengan isu dana yang diberikan untuk menjalani kejohanan Sukan ASEAN di Hangzhou ini tidak mencukupi dan akan mengganggu persiapan atlet dan pencapaian atlet semasa kejohanan. Ini juga akan mengganggu allowance bagi atlet dan pihak pengurusan seperti yang dibangkitkan oleh YB Alostar. Terima kasih. Terima kasih YB Ampang dengan soalan sebentar tadi. Saya YB Teluk Intan ingin menjawab tentang isu yang dibangkitkan oleh YB Ampang mengenai dana bagi atlet. Kami, pihak Kementerian Belia Sukan, yakin pembiayaan yang mencukupi untuk Sukan Asia di Hangzhou telah diuruskan dengan baik. Kami telah menjalankan analisis terperinci dalam peruntukan sumber kewangan dan telah berjaya mengumpul sumbangan tambahan melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk syarikat korporat dan agensi kerajaan. Pelibatan aktif kami dalam mempromosikan acara ini dan mendapat sokongan daripada masyarakat telah memberi impak positif dalam memenuhi keperluan kewangan. Kejayaan mengadakan Sukan Asia ini adalah matlamat utama kami. Sokongan yang ada, kami pasti acara ini akan berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, seterusnya dipersilakan Tuan Syamil Yang Berhormat Muar. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YB Muar ingin menanyakan soalan ini kepada YB Damansara. Saya ingin membentangkan satu masalah ketika kejohanan di Sukan Asia di Hangzhou. During the Asian Games in Hangzhou, our national archery Muhammad Mazuki menyalahkan peralatan yang beliau gunakan sehingga menyebabkan beliau tersingkir di peringkat suku akhir pada kejohanan tersebut. So, I want to ask, why pihak kerajaan tidak menyediakan dan double check peralatan tersebut sebelum menghantar peralatan tersebut ke sana? Itu sahaja yang saya ingin bentangkan kepada Tuan Speaker. Thank you for the question, YB Muar. To answer YB Muar question, the government has provided sufficient equipment and has given it to the athlete before the tournament. Bagi saya, the management should be blamed for not caring about the athlete equipment. Kejadian ini tidak sepatutnya berlaku because the athlete should be tried the equipment given before the tournament started. Dan bukannya kami yang sepatutnya mencuba peralatan tersebut. Sekiranya peralatan yang diberikan rosak, that issue needs to be notified early so that government can replace it with a new one. Thank you. Ahli-ahli yang berhormat, saya menamatkan perbahasan hari ini dan mengadakan semula pada tarikh yang ditentukan. Sekian, terima kasih.